Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ini adalah antara model yang kita nanti-nantikan di sana. Selama ini kita cuma melihat spy shot. Tapi akhirnya sekarang ini Volkswagen Golf MK8 ataupun generasi ke-8 secara rasminya diperkenalkan di Malaysia. Di mana dia dibawa masuk dalam 3 varian iaitu Golf R-Line, GTI dan juga Golf R. Jadi sebelum kita bercerita lanjut tentang model ini, bagi anda yang baru jumpa channel ini yang masih belum subscribe, tunggu apa lagi? Subscribe, jangan lupa juga untuk tekan lonceng dan kita jom kita cerita model ini. Seperti mana yang abang katakan tadi, Golf MK8 ditawarkan dalam 3 varian, tetapi hari ini kita cuma fokus untuk varian GTI sahaja. Di mana kalau anda lihat dari segi luaran, sebenarnya dia adalah nampak sama seperti MK7.5 sebelum ni. Cuma yang ini dia ada slightly different. Of course ada kelebihan jugalah. Kalau kita nampak macam sama, maksudnya DNA dia dapat kekalkan, di mana orang dapat cam dengan lebih mudah. Dan untuk maklumat anda semua juga, ini adalah versi CKD daripada kilang Pekan Pahang. Dan of course ini juga adalah antara Golf yang dipasang di luar Germany. Itulah satu penghargaan yang diberikan kepada Volkswagen di Malaysia ini. Okay, so dari segi design kita tengok untuk GTI ni, kita nampak untuk design sebenarnya macam saya katakan, dia nampak slightly macam sama. Tetapi yang ini dia adalah lebih sporty dan lebih tajam sikit. Contohnya untuk bahagian lampu ni dia macam ada ala lebih tirus dan lebih kecil dekat bahagian sini, ditajam, di mana lampu dia bukan kiri kanan tapi disambungkan ke bahagian tengah hinggalah ke bahagian kanan tu. Contoh kiranya dia lampu bukan kiri kanan tapi dia ada selingan pada tengah juga. Dan of course logo ini adalah logo baru yang digunakan pada Golf ini. Dan untuk GTI dia ada emblem GTI dekat bahagian sini. Dan untuk bahagian bawah, bumper bawah dia tak ada fog lamp. Sebaliknya dia didatangkan dengan bumper ataupun apa yang orang katakan grill jenis honeycomb. Okay? So itu adalah untuk bahagian hadapan. Sekarang ni kita beralih ke bahagian sisi pula. Okay? So untuk bahagian sisi pun sebenarnya dia tidak ada banyak perubahan juga kita lihat. Untuk rim sebenarnya kalau lihat, untuk rim kalau nak compare dengan R-Line dengan Golf R, dia ada perbezaan. Di mana R-Line dia warna tona, untuk GTI dia 2 tona dengan kaliper warna merah. Manakala Golf R dia 2 tona tapi dia lebih sibuk sedikit. Dan of course bahagian tepi ni pun dia ada badge GTI dekat sini. Dan untuk dia punya side mirror, kita nampak kita berada dekat area A panel dan dia berada dekat bahagian sisi pintu. Dan untuk bahagian tepi, itu saja perubahan yang saya boleh ceritakan. Dan untuk bahagian belakang pun sama juga. Dia nampak slightly sama seperti MK7.5. Kita nampak dia ada spoiler pada bahagian belakang, lampu yang lebih tirus, depan belakang LED. Dan of course yang satu ni, untuk dia punya emblem GTI berada dekat bahagian tengah. Biasanya emblem letak bahagian tepi, tapi ni letak bahagian tengah. Okay, so itu that's all untuk luaran yang tidak ada banyak perubahan, cuma sedikit saja. Tetapi kita pergi ke ruang dalaman yang perubahan dia lebih awesome. Jom. Untuk bahagian dalam, kiranya untuk Golf MK8 ni dia tak ada lagi button-button. Sebaliknya digantikan dengan touch. Segala-galanya touch. Bahagian tengah, bahagian tepi, including the lampu semua, dia tak ada lagi button pusing-pusing. Sebaliknya diganti dengan touch. Termasuklah dengan bahagian steering yang ini. Kita lihat dekat bahagian untuk papan muka, semua adalah soft. Semua soft. Kecuali ini adalah hard lah. Ini semua adalah soft. Dan untuk bahagian tengah ni, kita nampak dia dipecahkan dengan 2 infotainment system, di mana yang ini adalah 10 inci. Untuk bahagian meter pun sama juga, semua adalah jenis digital. Dia ibarat macam one piece, tetapi sebenarnya dia adalah 2 piece. Of course yang ini kita nampak, yang ini ada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Tak salah saya, yang ini juga ada, orang katakan ada USB Type-C juga, 2 USB Type-C. Dan untuk bahagian tengah ini, kita nampak sangat-sangat clean sebab dia tak ada lagi gear knob. Digantikan dengan gear knob yang sangat-sangat kecil. Gila babe. Kecil gila-gila babe. Sebab kita sport car yang sangat-sangat kecil. Dan of course bahagian tengah ni juga dia ada engine start off dekat sini juga. Electric parking brake, auto hold, ada armrest bahagian sini. Untuk seat adalah jenis bucket seat dengan leather, dengan ada jahitan berwarna merah juga. Dan of course dia ada elemen merah dekat situ. Tetapi apa yang saya katakan, antara benda yang saya paling suka dekat MK8 ni adalah dalaman dia.
look very very sporty, very very maju dan very very eksklusif. Okay, jom kita cerita pula enjin nanti. Untuk bahagian enjin sebenarnya dia masih menggunakan enjin yang sama iaitu 2.0 liter. Tetapi ada improvement yang dilakukan di mana untuk horsepower dan juga torque adalah lebih berbanding dengan MK 7.5. Untuk yang ni dia adalah 245 horsepower di mana 15 horsepower lebih tinggi berbanding sebelum ini. Manakala torque dia adalah 370 Nm torque di mana dia adalah 20 Nm torque lagi tinggi berbanding sebelum ini. Untuk kotak gear pun dah upgrade, sekarang ni digunakan DSG 7 kelajuan jenis wet clutch. Untuk 0 to 100, kereta ni boleh buat sepantas 6.4 saat dengan top speed 250 km sejam. Sekarang ni kita dah cerita semua. It's a time untuk kita masuk track, kita lenjan kereta ni. Jom, let's go. Okay, so sekarang ni kita diberi peluang untuk memandu dua model iaitu Golf R-Line dan juga Golf GTI, di mana saya start dengan Golf R-Line dulu. Untuk maklumat anda semua, Golf R-Line digunakan enjin 1.4 liter. Pada itu enjin yang sama, horsepower yang sama, torque yang sama iaitu 150 horsepower dan juga 250 Nm torque. Tetapi dari segi kotak gear dia upgrade. Dulu guna kotak gear DSG kan, so dulu ada isu lah. And then sekarang ni dia tukar kepada torque converter 8 kelajuan, X-Speed 8 kelajuan yang normal. Okay, kita tengok kita test ada full throttle kita tengok 1, 2 and 3. Okay. Dia punya, of course, dia punya changing dia tidak sepantas DSG, tapi tak salah saya untuk DSG dia punya respon adalah lebih pantas berbanding dengan 8 kelajuan ini. Yang ini tenai amat slow, tenai mas slow. Oh, dia punya solid dia tu. Hey! Golf bukannya Saga lain lah cerita. Ini Golf Okay, solid dia tu. Nampak ni. Gila lah. Tapi memang sedap. Tapi cuma satu yang masalah kat kita ni. Aku tak ada isu dengan apa. Aku cuma isu dengan safety lah. Safety dia agak disappointed lah. Disappointed maksud aku adalah dia masih lagi 6 airbag dan sebagainya, tetapi dia tak ada ADAS sistem. Dia tak ada radar yang dia boleh detect aja, yang dia boleh function adaptive cruise control, front collision warning, blind spot monitor, RCTA, segala mak nenek yang itu tak ada. Itu yang membuatkan aku a bit disappointed lah. Tapi zaman sekarang ni ini adalah antara yang benda yang wajib kena ada, tapi tak ada kan. Aku tak tahu kenapa. Kos ke apa ke, aku tak tahu lah. Untuk harga, kejap lagi kita akan cerita lepas kita tukar switch kepada GTI. Okay, so sekarang ni kita switch daripada Golf R kepada Golf GTI. Yang aku geram apa tau? Dia punya exhaust itu, aku tak tahu aku boleh rem atau tidak. Hey! Yang ini is more powerful than R-Line. Of course, kotak gear sekarang ni dia upgrade wet clutch DSG lah, DSG 7 kelajuan. Kita try tengok. Okay. Tenai slow. Adri slow. Okay. Tapi of course, saya rasa dari segi respon tidak ada masalah. Sebab tak salah saya untuk yang ni pun dia rendah 50 mm kot. Jika tak silap saya, correct me if I'm wrong benda tu. So dia ada of course kereta yang rendah, lebih more stabil. Yang ini sport mode, kita cuba pergi kepada D yang biasa. Tengok how dia respond. Okay, kita see how dia respond. 1, 2, 3, go! Dia dekat pergi 7,000. Okay, marah orang nanti. Berapa pula harga dia? Okay, so untuk R-Line dijual pada harga bermula daripada RM155,000, manakala untuk GTI adalah bermula daripada RM211,000, manakala yang paling high spec sekali R-Line. R-Line aku dapat membayangkan dalam track pum RM356,000. Jauh beza babe. RM211,000
dengan 350 lebih ribu. Beza 140 ribu. So, anda menilai sendirilah. Everything I'm okay. Design saya okay. Dalam interior saya sangat-sangat suka. Kotak gear walaupun tidak banyak changing, tetapi ada peningkatan juga. Dia ada buat peningkatan dari segi kotak gear juga. Itu saya sangat-sangat hargai. Cuma yang membuatkan saya disappointed tadi, saya katakan tadi itu adalah safety. Sampai sini saja video kita pada kali ini. It's a very short review. Pada waktu malam, jarang aku buat review waktu malam. Tapi demi Golf GTI, saya buat review pada malam juga. See you guys on the next video. Kita jumpa lagi pada masa datang. Pada masa akan datang. Bagi anda nak tahu lebih banyak lagi info-info otomotif, jangan lupa pergi dekat website kami www.pandulaju.com.my. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.